seram pula dah. Ya Allah, Itu je lah. jauhkanlah akak daripada experience semua ni. Finally here. Hai. Diorang nak sharing dengan you all kisah seram. Akak cerita dulu ya. Kak cerita dulu. Cerita untuk akak rasa paling yang ingat zaman sekolah dulu lah, zaman duduk asrama kan. Masa tu kat form 4, hostel perempuan satu blok je masa tu. Sebelah warden asrama lah. Blok yang akak duduk tu memang tak ramai pun. Macam ada satu floor yang tak ada orang, kosong. Dekat hostel ni memang akak rasa setiap minggu ada je lah yang histeria. Sometimes yang histeria tu same person lah. Baru-baru masuk hostel tu macam nama seramnya, kejap ada gangguan ni, sampai hari-hari call mak lah cakap ada ni kawan ni kena kan. Lepas tu bila dah lama kita dah jadi biasa kan, macam seram lah juga kan, tapi macam tak adalah takut sangat. Kita buat aktiviti macam biasa. Kadang-kadang macam nampak je dia duduk histeria tu macam pergi je lah prep, macam pergi je buat kerja macam biasa kan, tak tahu je sebab dah biasa sangat, dah selalu sangat. Dia kena dah macam alah kena salah sesuatu, it's okay, esok pun ada lagi macam tu kan. Macam dia macam tu, dia tapi tak seram lah pada mula-mulanya. Itulah, tapi teringat lah sampai sekarang. Kawan saya tu okey cikgu dia sekarang. Kes ni waktu I sekolah rendah. So I pergi duduk rumah makwa I. Ayah I actually kahwin dua. Di makwa I tu mak tua. So kita orang panggil mak tua tu makwa. My mum dengan arwah makwa I memang sangat baik. Ni dah kes lepas my father pass away semualah. So hari cuti sekolah je I pergi duduk rumah makwa I. Rumah dia 2 tingkat tau. So bawah rumah batu, atas papan. Waktu Zuhur. So I nak pergi semayang Zuhur. So I pergilah ambil saya semayang, pergi naik atas. So nak pergi semayang tu, tapi memang actually rumah makwa I tingkat atas tu memang actually keras. Dia guna kayu kan. So macam kain semayang tu kita orang macam buat tempat sangkut lah. Tapi yang jenis yang dulu tu dawai yang macam bila kita tarik kan bunyi zzz, macam tu kan. Tempat letak, pakai baju, kain semayang apa semua lah, sejadah apa semua. So I ambil kain semayang tu, I letak lah, pakai semayang, nak semayang. Okay, biasa I nak semayang tu I teringat sebab arwah ayah I dia meninggal sebelah dia macam tempat ni. I cakap okay, teringat lah kejadian tu kan. So okay fine. So I nak solat, masuk je rakaat kedua, tiba-tiba ada rasa orang berdiri kat belakang I tau. Masa tu dia seorang-seorang kat situ? I seorang-seorang. So macam fine, so teruskan lagi lah. And then tiba-tiba dia dekat belakang yang buaya I cakap tu bunyi zzz 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 zzz, macam tarik kain tau. So macam siapa pula ni, terdetik dalam hati lah. Lepas tu cakap tak apalah kot, tak ada, maybe orang nak ambil baju ke, abang Pak Long I nak ambil baju ke apa semua kan, fine, tak apa lagi. Dan waktu I nak rokok, lantai, sebab dia lantai kayu, I terhenjak-henjak macam ni tau, because dia henjak belakang. Terasa macam you melompat atas papan waktu you tengah solat. Waktu dia tengah melompat tu actually I tengah sujud. So I bangun, I dah of course lah rasa takut kan. Bila you dah rasa macam lompat-lompat, pusing belakang tak ada orang, nothing, zup, hilang semua benda. And then yang the best part, yang kain yang bunyi tu pun tak ada kain. Okey, tak ada, ni bukan cerita I punya pun, sebabnya maksudnya pengalaman orang yang sebilik dengan kita kan.
masa tu pergi bercuti dekat resort lah, bukan dia hotel 5 star lah sebab dia Tasik kan. Sampai tu kan orang cakap kan tempat yang macam hutan-hutan ke macam Tasik keras kan, lah, macam keras kan. Tapi masa tu I pun pergi bawa family, bawa anak-anak semua kan. Roommate I masa tu kita tidur 2 orang 3 orang kan. Lepas tu akak tak rasa apa pun, memang dah penat kan, perjalanan nak pergi sana pun penat dengan nak kena travel ke daripada nak ke JT, daripada lepas JT naik boat lagi nak ke Shelly tu semua kan. Semua yang penat. Sampai-sampai tu malam dah lepas makan semua nak tidur lah, memang tidur lah akak ni, memang kau dah penat tidur je lah kan, tak ada lah nak fikir-fikir apa dah kan. Lepas tu rupa kisahnya yang roommate akak ni dia tak boleh tidur. Dia kata dia dengar bunyi budak menangis. Lepas tu dia cakap dia bunyi tu memang dekat dengan kita orang, tapi tak nampak, cuma dia bunyi dekat dengan tepi je bilik tu. Akak tidur lah kan, lepas tu bunyi pukul 2-3 macam tu akak bangun nak pergi toilet. Lepas tu dia tanya nak pergi mana, nak pergi toilet. Dia kata nak pergi sekarang ke? Lepas tu sebab kita baru bangun tidur dengan mama yang nak pergi ni. Lepas tu dia senyap, macam tak adalah pula dia cakap dengan kita pun. Mungkin dia pun tengok kita tak faham apa keadaan tu kan. Rupanya esok lah tu baru dia cerita kan. Esok cerita dia kata memang dia dengar sampai ke pagi, sampai subuh. Itulah kadang-kadang benda-benda macam tu dia kacau tak semua orang kan. Kejadian ni berlaku, I tak ingat sama ada I tingkatan 3 ataupun I tingkatan 4. Actually I pandu puteri, I macam ketua lah. Kita akan pergi camping ke hutan-hutan, air terjun. Actually join camping dengan semua sekolah tau. Bukan saja pandu puteri, ada pengakau, ada kadet remaja, kadet polis, semualah. Satu tempat ni dekat Baling tau. Baling yang orang kata apa, is very hutan and tempat zaman perang Jepun masa dululah. Masih lagi aktif di period api. Actually waktu siang kita orang pergi buat jungle trekking. Bila buat jungle trekking memang ada air terjun tau, and then masa dekat air terjun tu very beautiful and ada kuil lama yang dah runtuh. I'm not sure apa agama ke apa, tapi ada labang kuda yang memang tepi air terjun, memang bangunan dia pun dah runtuh, like Rome punya bangunan yang runtuh tau. What happen is malam tu pula kita orang ada night trekking. Of course setiap berbadan uniform tu dia akan lebih kurang daripada 10 orang, sebab waktu malam every checkpoint kan memang dah ada cikgu jaga kan. So what happen is I lead the pandu puteri lah. We all jalan, memang jalan masuk hutan yang we don't know, tapi bila you nak sampai checkpoint is nobody in between So I macam terdetik bahaya ni kalau anything happen kan, tengah-tengah ni kan, anything happen. And tiba-tiba ada lelaki lalu, but then like nobody talk about it. Semua diam. I tak pasti diorang nampak ke tak nampak ke, I'm not sure. Tapi I rasa maybe cikgu lah, maybe orang lah, I'm not sure. Tapi the best part is bila dia lalu sebelah I tengok macam ni tau. So dia pun tengok macam ni ke I. And dia bayangkan tengah-tengah malam and muka dia bercahaya, and then hilang. So dah pas yang tu kita orang lalu kawasan yang macam curam and pokok buluh tau. Tiba-tiba my team, so dia macam budak tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu, very petite girl, kecil je, comel. Tiba-tiba dia jatuh pengsan dekat pokok buluh tu. Dia macam tak jauh daripada I cakap I jumpa dengan lelaki tadi tu, jalan sikit lagi, but less than 10 minit. So jumpa dekat pokok buluh ni. Pokok buluh ni nak pergi ke jalan besar dalam maybe 15 minit macam tu lagi lah jalan kaki. Jauh lah juga sebenarnya 15 minit. So dia jatuh pengsan tau. Okay, budak ni yang kurus, kecil, pendek tu, muka dia bercahaya, cantik gila. Serius kak, tengah-tengah malam, you bayangkan tengah-tengah malam, gelap, tak ada siapa, memang ada torchlight je. Muka budak tu bercahaya, tak payah suluh maksudnya. Tak payah suluh. Semua tengok dia cantik. And kita orang, tak ingat dalam 10 orang macam tu, maybe 8 orang dalam in that, tak banyak sangat lah. Kalau paling banyak pun 10 orang or less. Okay, so I memang orang kata besar lah kan, kakak-kakak kat situ lah. So macam nak angkat dia, a few people tak boleh angkat, too heavy, berat sangat. Bayangkan budak kecil
A few of us, I jaga budak tu dengan a few people and a few girls lagi pergi cari cikgu lah, checkpoint. And then cikgu datang dengan ustaz sekali. 4 lelaki cikgu-cikgu nak angkat budak tu tak boleh. Too heavy. Berat gila. Entah macam mana, mungkin dia ustaz tu baca apa-apa, berjaya bawa budak tu pergi kat tepi jalan besar. Waktu tu memang I ingat I seorang yang nampak budak ni cantik. But everybody pun tengok benda yang sama, tapi nobody talk. Okay, fine, dah selamat. So kita orang pun dah habis lah kan, dah sedar whatsoever, settle lah benda tu, bagi cikgu dengan ustaz lah yang settle kan. Bila balik sekolah, of course lah budak-budak kan sembang lah pasal benda tu. And then barulah bercakap yang sebenarnya macam semua orang pun nampak benda tu. Yang waktu tu budak tu memang bercahaya, cantik dia, tak boleh nak cakap macam mana, memang terlalu cantik. Impossible yang orang macam tu. Dia tahu tak budak tu? Of course lah, kita orang tak bagi tahu. Budak lagi ikut. Macam itulah yang actually banyak lagi sebenarnya experience I. Yang tiba-tiba rasa kena peluk. I duduk tepi dinding. Seram pula dah. Tak, yalah, itu cerita next time. Okay. Seramnya. Ya Allah, jauhkanlah akak daripada experience semua ni. Anak lah cerita lagi dah. So, ini pengalaman real story. Okay guys, see you again. Okay, bye. Enjoy our video. Bye. Jangan lupa subscribe, share dan like. Thank you. Bye. Bye. Itu je. Itu je, tapi tak seram pun kan?